Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij وتنال به رقائب وحسن القواتم ويستسقى القمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan pengerusi Surau Al-Hidayah Ustaz Mat Fauzi bin Osman, yang dimuliakan Bendahari Datuk Zaid, yang berbahagia Setiausaha Nordin, seterusnya kepada seluruh jawatan kuasa Surau Al-Hidayah dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah dalam lindungan dalam rahmatnya insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang 21 Ramadan insya-Allah. Kita akan mulakan esok pagi insya-Allah qiyamul lail. Qiyamul lail start pukul 4 sampai pukul 5 insya-Allah. Alhamdulillah, saya tak mempanjangkan pada malam ini tazkirah, sebab malam ni ada mesyuarat, mesyuarat pembahagian harta pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak petik satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husnil islamin al-mar'i tarkuhu ma la yu'nihi, rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu kepadanya. Hadis Nabi. Hadis ni nak menerangkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang tak patut dan tak padan dan tak perlu baginya. Perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang membuang masa. Ni yang Nabi sebut. Kadang-kadang kita dalam keadaan duduk dalam keadaan yang tak, orang panggil apa? Tak perlu, membuang masa. Yang Nabi kata keindahan, keelokan, keimanan seseorang itu ialah tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang membuang masa. Contoh seperti mana? Duduk saja-saja tanpa kita berzikir. Duduk tanpa ada satu perkara yang berfaedah. Menonton televisyen. Contoh dia. Buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Larangan daripada Nabi, nak tentu seseorang itu beriman atau tidak, dia tak melakukan perkara-perkara yang membuang masa. Lakukan dalam hidup kepada dia itu, duduk dalam 24 jam, melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Ingat, satu hari nanti Allah Ta'ala akan tanya kita masa yang kita lakukan. Setiap saat dan setiap ketiganya akan disoal oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ingat, satu hari nanti
apabila berlakunya goncangan kiamat, manusia habis, dunia ni hancur rebus, ditiup sangkakala yang pertama, habis segala kehidupan, segala kejadian yang Allah Ta'ala jadikan hancur. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi malaikat Israfil meniup sangkakala kali yang kedua. Maka keluarlah roh-roh daripada tiupan kali sangkakala yang kedua, daripada zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, keluar segala roh mencari jasad masing-masing. Maka keluarlah mengikut roh, mengikut jasad-jasad di mana ia berada. Kemudian Allah Ta'ala himpunkan di satu padang yang baru, iaitu dinamakan padang mahsyar, yang mana padang ni sangat luas, rata. Dihimpunkan segala umat-umat Nabi yang terdahulu, umat Nabi Adam dan umat-umat Nabi Muhammad, berhimpun dalam keadaan tak ada sorak bendang di badan sekalipun. Lalu ditanya Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah ketika itu manusia tak malu?" Jawab Rasulullah, "Tak ada malulah ketika itu. Sebab apa? Ketika itu manusia memikirkan hal masing-masing. Ibu memikirkan hadiah, ayah memikirkan hadiah, anak memikirkan hadiah. Apakah yang akan berlaku pada hari itu?" Dulu kita fikir dunia aku buat apa? Duk fikir sampai dia tak sedang diri dia tu dalam keadaan tak berpakaian walaupun selai sebenar sekalipun. Hak ni benda-benda yang akan terjadi. Sekarang kita kata duduk dalam alam dunia. Kemudian akan kita berpindah ke dalam alam kubur. Masa tu pun dalam kubur tu dah tentu dah sama ada dia tu baik ataupun tidak. Sayyidina Ali ketika mana lalu ke satu kawasan perkuburan, menangis dia, teriak dia. Lalu berkata sahabat, "Ya Sayyidina Ali, kenapa engkau menangis ya Sayyidina Ali, sedangkan engkau dijanjikan syurga?" Syurga ni 10 orang di dunia ni yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. 10 orang yang dijanjikan syurga, tak masuk dalam kubur lagi, dah janji dah. Orang yang macam mana? Orang iman yang kuat, orang yang ditanya bila dalam hati dia ni Allah dan Rasul dia, tak ada benda lain. Salah seorangnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Orang-orang yang dijanjikan syurga. Gembira, seronok mereka ni bila dia dengar. Tapi tengok kehidupan mereka, cukup hebat. Bila ditanya Sayyidina Abu Bakar, "Apa yang kamu ada?" Sayyidina Abu Bakar, "Aku ada hanya Allah dan Rasul." Habis harta demi Islam. Dan tengok macam mana keimanan Sayyidina Abu Bakar ni punya sayang kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah keluar masjid diikut sampai mana, sampai di rumah Rasulullah. Tunggu pokok Rasulullah keluar pula tu, sampai dia rindu. Kalau boleh 24 jam nak tengok Rasulullah. Wajah Rasulullah rasa tenang, rasa syok. Ni sahabat ni. Tu kata sahabat tu, kalau dia kata pernah kita tengok Sahadi kata tu ni, di peti dia pada Tuan Guru Haji Bakar Melantik. Dia kata kalau orang dulu ni, kalau tengok kita ni, kita tengok orang dulu ni, kelakuan orang ni, perbuatan orang dulu ni, kita kata orang ni orang gila. Dan orang dulu ni, orang sahabat ni tengok kita murtad. Sebab kita ni tak sama. Iman kita ni sebut di mulut ni macam-macam, tapi iman perbuatan kita tak sama. Ni sahabat. Dan Nabi kata, orang yang membuang masa ni satu hari akan ditanya. Ditiup sangkakala yang kedua, maka keluarlah roh berterbangan mencari jasad masing-masing. Lalu Allah Ta'ala bentangkan satu padang mahsyar. Maka kita duduk di padang mahsyar itu selama 40 tahun. Dengan keadaan kepala kita berdongak ke atas, menunggu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut kita sebab kita dah baru duduk alam dunia, kita tak masuk dalam alam barzakh, dan kita tak masuk lagi alam mahsyar. Berapa alam lagi yang kita lalui, yang kita sekarang ni, termasuk saya lah, lalai dalam kehidupan kita, dalam benda-benda yang kita lalukan,
lebih kepada benda-benda yang membuang masa daripada benda-benda yang kebajikan. Benda melalaikan banyak kita buat sekarang. Dalam keadaan duduk daripada masyarakat itu, lalu satu golongan terasa, oh dulu kita ada Nabi. Dulu kita ada Nabi, kita pergi minta. Dalam keadaan dah terharu ni, dalam keadaan matahari duduk sejengkai, dalam keadaan tenggelam dengan peluh, dalam keadaan badan dia duduk dalam badan kera, kepala kera, badan manusia, badan khizil, kepala manusia, macam-macam keadaan manusia, seksa sangat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 hari dunia. Berapa punya masa, punya lama masa yang kita duduk menunggu ketentuan keadilan Allah Ta'ala. Hak tu pun dah banyak. Kita kata esok dunia ni kita duduk lama dah, 100 tahun dah lama dah, sana esok lagi lama. Kita menanti keadilan daripada Allah Ta'ala. Yang mana yang kita lakukan kat dunia ini akan dibawa ke dalam masa kita duduk akhirat. Apa yang buat kejahatan kat dunia akan berlaku di akhirat. Tak ada lindungan arash. Tak ada lindungan. Melainkan beberapa puak yang Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala janjikan mendapat lindungan daripada Allah Ta'ala. Adalah kita termasuk dalam golongan itu. Lalu berjumpalah dengan Nabi Adam. Ambilkan anak, aku pun tak boleh buat apa dah. Aku pun ada kesalahan. Bentuk kesalahan. Nabi ini tak bentuk kesalahan, tapi bentuk kesalahan. Lalu berpindahlah kepada Nabi lain. Seterusnya dapatlah ke Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ni, ummati yang merindui umat dia. Ketika mana Nabi nak wafat, lalu diketuklah pintu, memberi salam. Lalu Sayyidina Fatimah membuka pintu. Lalu ditanya, wahai siapakah itu wahai Fatimah? Lalu Fatimah ada seorang pemuda. Bahwasanya Nabi kata itulah malaikat yang akan mencabut nama Nabi. Lalu dimasuk. Bertanyalah malaikat, wahai kekasih Allah, adakah sekarang ni adakah sekarang ini engkau mengizinkan aku mencabut nyawamu? Kalau engkau tak izin ya Rasulullah, aku akan balik. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kekasih Allah Taala. Kita tak tentu. Kita ada tak minta. Nak minta tangguh tak tangguh tak. Terus je buat. Bila masa ketika yang ditentukan ajal kita akan sampai. Walaupun kita duduk keadaan mana sekalipun. Wal'iyyazubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita duduk dalam keadaan kita bermaksiat, keadaan kita melakukan dosa, keadaan kita duduk dalam lalai kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita beribadah kepada, taat kepada Allah. Kita tengok berlakulah banyak dah ketika sujud. Allah Ta'ala cakap, mudah-mudahan kita salah seorang daripada Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita duduk dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Lalu dicabut, diambil nyawa Rasulullah, dan ketika itu malaikat berpaling muka daripada wajah Rasulullah. Lalu berkata Rasulullah, wahai malaikat, adakah hinanya aku ini sekarang ni? Lalu malaikat menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tak sanggup ya Rasulullah melihat keadaan kau dicabut, diambil nyawa. Sakit seperti mana kita kata sakit ni seumpama kata hiris habis tubuh badan kita ni, dikelak-kelak, diciri hiris, lalu dikata dipercikkan apa dia dengan air limau. Macam mana kita rasa pedih? Daripada hujung rambut sampai hujung kuku kaki, pedih. Lalu Nabi bersebut, Nabi berkata kepada malaikat, ya malaikat berkata, adakah ini teruknya sakaratul maut? Mereka kata ya. Lalu berdoa, ya Rasulullah, kalau macam ni ya Allah Rasulullah, ya Allah Ta'ala, kau himpunkanlah seluruh kesakitan-kesihatan umatku, aku nak rasa. Sampai terah tu Nabi sayang kasih sayang kita. Kata setengah ulama, kata setengah ulama, ya Nabi merasai kesakitan yang kita rasa sekarang ni dah ditanggung oleh Nabi. Hanya kita sebahagian yang kita rasa sekarang. Tengok kasihnya.
Kita tengok sekarang ni, kalau ada kematian, ada orang mati, kita tengok keadaan, mesti tak elok punya. Keluar manilah apa ni kan, sakit. Sakit, dia yang akan merasai, dan kita bakal-bakal akan merasai. Satu ketiga, Sayyidina Nabi Isa berjumpa dengan ibu dia. Nabi Isa ni kelebihannya Allah Ta'ala boleh, dia boleh bercakap walaupun ibu dia dah meninggal, Siti Maryam. Lalu dikhabarkan, apa yang sekarang kamu rasakan wahai ibuku? Lalu menjawab ibunya, wahai anakku, yang aku rasa sekarang ni ketika mana sakaratul maut, dicabut doa lagi, sakit. Itulah kita ni kalau nak mandi, kita berhati-hati, jaga-jaga, jangan buat kasar. Mayat jenazah, sama ada lelaki perempuan, kalau kita boleh buat slow, buat pelan-pelan, dia akan merasai sakit. Kita tak rasalah kita pergi mandi, tapi dia akan rasa. Memang kita tak rasa, tapi dia akan rasa. Lalu dicabut nyawa Rasulullah, dia ambil nyawa Rasulullah, maka dikhabarkan, malaikat mengkhabarkan, ya Rasulullah, sekarang ni malaikat-malaikat menunggu kamu, berbaris-baris menunggu roh kamu untuk diangkat ke langit. Berduyun-duyun, tengok macam mana keadaan seorang hamba Allah, seorang kekasih Allah, seorang wali Allah, yang dekat dengan Allah. Walaupun keadaan Nabi teratur, tapi dia mengasihi lagi umat-umat dia. Jadi saya tak mau nak panjangkan cerita. Dah banglah jadi sakit dalam masyarakat. Tengok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat manfaat kepada diri saya, dan dapat manfaat kepada kita semua, dapat kita beramal, insya-Allah. Jadi ada tabung daripada sekolah Seri Ratun Jannah belakang tu, bakat-bakat bagi ada malah. Takut nanti satu hari nanti Allah Ta'ala akan tanya kita. Kadang-kadang kita derma keluar banyak, tapi hak sekolah sendiri, jiran kita sendiri, kita tak bagi. Kita bagi melarat, kita bagi sampai boleh tutup sekolah. Kalau kita tak bantu, siapa lagi nak bantu? Kita juga Allah Ta'ala besarkan kita. Sebab apa yang kita tak bagi? Kita bagi keluar. Hak sekolah kita bagi, hak tempat kita sendiri kita tak bagi. Ingat, salah satu diangkatkan bala, iaitu adanya tempat-tempat pengajian. Ni Arwah Ustaz Bakri buat tempat tu, rahmat untuk kita, bukan untuk kata sekolah, untuk kita sekali. Pondok bukan rahmat untuk pondok, tapi rahmat untuk kita sekali. Sebab salah satu bala yang terangkat, ada tempat-tempat pengajian, ada tempat-tempat menyebut Allah Ta'ala, ada tempat-tempat berzikir dengan Allah Ta'ala. Hak ni yang terangkat bala-bala yang Allah Ta'ala nak turun. Kadang-kadang bala besar nak bayar tu, ditangguh, ditahan. Sebab apa? Ni ada tempat-tempat, ada anak yatim, ada anak miskin. Dekat pondok ada anak yatim, ada anak miskin. Bukan Nabi untung sekupang pun. Kalau kita tak bantu, siapa lagi nak bantu? Kita tak harap orang lain, kita harap kita sendiri, jiran kita. Jadi saya itu, mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang jahat itu daripada kemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.